Aku adalah penjawat awam yang mendiami kuartus kerajaan di tingkat paling atas. Sewaktu aku mengandung anak sulung, aku mengangkat kain baju yang disidai di luar sebelum maghrib. Aku melintasi suamiku yang berbaju tee hitam yang sedang duduk tengok TV di kerusi malas. Aku ingin menyimpan baju ke dalam bilik utama, namun langkah aku terhenti kerana aku ternampak suamiku yang berbaju tee putih sedang duduk menunjuk kaki di atas katil. Aku pun segera keluar dari bilik dan melihat suamiku yang berbaju tee hitam masih berada di ruang tamu. Kerana tidak puas hati, aku masuk semula ke dalam bilik. Namun, kelibat suamiku yang berbaju putih tiada di situ. Aku pun merapati bujur katil kerana aku ingin meletakkan semua pakaian di situ. Tiba-tiba, aku terasa seperti kakiku ditarik dari bawah katil sehingga nyaris terjatuh. Aku yang sedang sarat mengandung waktu itu pun cuba melihat ke bawah katil, namun aku tidak nampak apa-apa, cuma gelap saja. Selepas habis berpantang di kampung, aku pun balik ke kuartus. Sejak dari hari pertama lagi, anak sulungku asyik menangis. Teruk betul cara anakku menangis. Dia menjerit-jerit sambil mendongak ke atas. Aku pun ikut petua mak aku untuk meraup muka anakku sambil selawat 3 kali sampai anakku senyap. Tapi dalam waktu tengah hari, asar, maghrib dan tengah malam, anakku akan menangis lagi. Ada sekali itu, aku tengah masak di dapur dan tiba-tiba aku terdengar suara wanita menyanyi di tangga rumahku. Disebabkan aku boleh nampak tangga tu dari dapur, maka aku pun melihat keluar dan ternampak seorang wanita berbaju gaun putih tengah duduk di atas tangga teratas. Waktu itu movie Pontianak Harum Sundal Malam 2 sudah pun ditayangkan di Pawagam. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu bertajuk Ku Seru. Ini bait lagu yang dinyanyikan. Oh, dengarlah sayu tangisanku, mengapa degupanmu ku seru. Kerana kesepian dan terlalu, kembalilah hidup yang ku rindu. Aku pun cepat-cepat lari ke ruang tamu untuk jenguk anakku. Dan nasib baik dia tak menangis, sebab sebelum aku tinggalkan dia di situ, aku sempat membaca surah Ayatul Kursi sebagai pendinding. Tiba-tiba aku terasa seperti ada orang di belakang, dan bila aku toleh sedikit ke kiri, aku dapat nampak rambutnya yang panjang menggerbang dan gaun putihnya yang melurut sehingga ke lantai. Aku pun terus memandang muka anakku, dan ketika anakku menoleh dari kiri ke kanan, dalam masa yang sama, wanita itu pun bergerak daripada kiri ke kanan dan terus terbang keluar ikut sliding door yang aku tak buka pun sebab dah hampir waktu maghrib. Aku bernasib baik sebab tak lama selepas tu aku dapat berpindah ke tingkat bawah. Kali pertama aku masuk ke rumah tu, aku rasa tenang sangat dan anak aku pun tak pernah menangis lagi sejak hari tu, dan hidup kami aman damai. Ada sekali tu dalam waktu rehat tengah hari, hari Jumaat, aku balik sekejap ke rumah lama di tingkat paling atas untuk mengambil saki-baki barang yang tertinggal. Disebabkan kepenatan, aku tertidur sekejap di sofa. Sebelum tidur, aku sempat membaca ayat kursi. Aku tidur tak lama kerana aku perlu masuk kerja semula pada pukul 2.30 petang. Tidak lama selepas tu, suamiku yang baru pulang bekerja singgah sebentar di rumah lama untuk mengambil barang juga. Dia pun sempat terlelap sekejap, namun tidurnya terganggu kerana dia terdengar suara wanita bertanya, "Buat apa tu?" Suamiku cuba membaca ayat kursi dan dia bergerak dan terus bergegas keluar daripada rumah tu. Tidak lama kemudian, ada cleaner yang datang membersihkan rumah kami yang telah ditinggalkan agak lama kerana tidak ada sesiapa pun yang ingin mendiami rumah itu. Cleaner tu datang awal pagi dan ketika masuk ke dalam rumah, dia terserempak dengan seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang. Cleaner tu pun terus berhenti kerja. Aku ingatkan gangguan tamat bila berpindah ke rumah baru. Ada sekali tu, aku bergegas balik waktu maghrib. Anak kedua aku yang baru berumur beberapa bulan asyik menangis. Aku pun cepat-cepat masuk ke rumah dan pasang CD Quran. Tapi anak aku masih menangis dan tidak mau berenggang denganku sampai ke tengah malam. Aku terjaga bila aku terdengar namaku dipanggil. Aku terkejut sebab terasa ada perempuan duduk di hujung kepala aku dan terasa kepalaku panas dan pelan-pelan
panas itu turun ke leher. Ah, sudah. Dia ni nak merasuk aku ke apa? Dalam keadaan panik, aku menjeling anakku yang sedang nyenyak tidur dan cuba tenangkan diri. Sebab sejak namaku dipanggil, benda itu sambung ketawa tak henti-henti. Aku cuba gerakkan mulut, tapi nampaknya aku tak dapat bercakap dan bergerak langsung. Perlahan-lahan aku baca ayat kursi di dalam hati dan peliknya, benda itu pun boleh ikut bacaanku, seperti dia boleh dengar suara hatiku. Tapi dia cuba porak-perandakan bacaanku dengan mencampur adukkan ayat itu. Nasib baik aku masih dapat baca dengan betul, dan dengan sepenuh hati aku teruskan bacaan di dalam hati. Bila sampai ke bacaan wala yuhituna, dia tak dapat ikut dan terus menjerit. Sekaligus aku dapat mendengar seakan bunyi angin menderu dengan kuat. Aku pun menghabiskan bacaan dan tiba-tiba keadaan menjadi senyap sunyi. Aku pun terus bangun dan buka lampu. Aku tunggu sampai ke subuh, baru aku tidur semula, dan aku masih trauma untuk beberapa hari, walaupun aku tidak lagi mengalami apa-apa gangguan di rumah. Sekian, sampai di sini saja perkongsian aku kali ini. Assalamualaikum.